Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dalam mata pelajaran faraid darjah 5. Jadi hari ini kita akan pergi kepada pelajaran yang kelima, iaitu asal masalah. Jadi anak-anak boleh buka kitab muka surat 29 dan sebagaimana biasa pegang pensel dan gariskan mana-mana yang Ustaz gariskan pada slide ini untuk sebagai nota kamu. Okey. Gariskan dulu asal masalah sebagai tajuk. Tajuk kena tulis. Okey. Pengenalan. Pengiraan pembahagian faraid memerlukan dua perkara. Untuk mengirakan pembahagian pusaka faraid ini, kita perlu tahu tentang dua perkara. Yang pertama, asal masalah. Yang kedua, tashih masalah ataupun menentukan bahagian waris. Jadi kita pergi satu-satu, kita bincangkan tentang yang pertama, asal masalah. Apa arti asal masalah? Iaitu jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka. Kita kena cari satu jumlah, satu huruf, satu angka yang boleh kita bahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka. Sebagaimana kamu tahu, waris-waris ini ada menerima pusaka dengan berbagai cara. Tetapi yang tentang pembahagian penerimaan pusaka yang berkaitan dengan furud, tentang pecahan-pecahan 1/2, 1/3 dan sebagainya, itulah yang kita perlukan satu peruntukan ataupun satu angka yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan itu. Itu dinamakan asal masalah. Okey, nanti kalau kita pergi pada contoh, kamu boleh faham. Okey. Seterusnya, apa itu pula tashih masalah? Tadi asal masalah, ini tashih masalah, iaitu menentukan bahagian. Apa maksudnya? Ialah sekurang-kurang bilangan yang boleh dibahagikan kepada setiap waris. Maksudnya, setelah kita buat kiraan menggunakan asal masalah itu, kita nak tentukan, kita nak bahagikan pula, tentukan bahagian waris masing-masing. Berapa dia dapat daripada peruntukan asal masalah itu. Itu namanya tashih masalah. Jadi seterusnya pada muka surat 30. Jadi asal masalah sebenarnya dalam faraid ini bukan semua sekali boleh dijadikan asal masalah. Tapi telah ditetapkan hanya 7 bahagian asal masalah. Iaitu yang pertama, asal masalah 2, 3, asal masalah 3, seterusnya asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12 dan asal masalah 24. Ini sahaja asal masalah yang wujud ataupun yang akan kamu jumpai dalam pengiraan pembahagian harta pusaka dalam faraid. Kalau kamu dapat selain daripada ini, penentuan asal masalah kamu tidak tepat. Jadi kamu jangan risau. Selagi kamu dapat asal masalah yang 7 ini, pengiraan kamu sudah hampir betul. Ingat, jadi asal masalah ada 7 saja. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 20, 24. Faham? Okey. Mari kita pergi kepada muka surat 31. Kita tengok satu-satu contoh asal masalah. Tetapi sebelum kita pergi kepada cara ataupun contoh-contoh asal masalah, Ustaz nak perkenalkan, dalam pengiraan asal masalah ini kamu akan jumpa nombor pecahan.
Mungkin di dalam pelajaran sekolah kebangsaan kamu sudah belajar juga nombor pecahan, tapi kali ini kita recap ataupun kita flashback balik supaya kamu lebih faham. Okey, nombor pecahan adalah seperti ini. Dua angka yang berada di kedudukannya di atas dan di bawah garisan tengah-tengahnya. Ini adalah pecahan. Kalau pada slide ini ialah 1/2. Okey. Angka yang di atas 1 itu adalah dipanggil angka pengangka. Pengangka. Dan nombor 2 di bawah garisan itu adalah penyebut. Ingat, pengangka, penyebut. Dan penyebut inilah yang kita akan gunakan untuk sebagai asal masalah. Pengangka tidak terlibat dalam asal masalah ini. Yang kita kena tengok, kita kena kira, kita nak tentukan asal masalah, kita tengokkan penyebutnya berapa. Iaitu angka di bawah garisan. Okey, mari kita pergi pada muka surat 31. Contoh asal masalah 2. Okey. Contohnya, seorang mati meninggalkan waris suami dan adik-beradik lelaki seibu sebapa. Maksudnya yang meninggal ni siapa? Isteri. Dia meninggalkan seorang suami dan juga adik-beradik lelaki seibu sebapa, iaitu adik-beradiknya yang meninggal tu, bukan adik-beradik suami. Sekarang waris ini adalah hubungan dengan si mati. Kalau kamu tengok pada pengiraan itu, suami kadar pusakanya 1/2. Kalau kamu tengok balik pada pelajaran harta pusaka ni, pembahagian pusaka, iaitu Ashabul Furud ni, kamu tahulah kenapa suami dapat 1/2. Dan adik-beradik lelaki seibu sebapa asabah. Asabah ini maksudnya dia mengambil baki yang tinggal setelah dibahagikan kepada waris furud yang lain. Kalau dalam kes ini, dia ambil baki setelah dibahagikan kepada suami. Kalau kamu tengok di sini, ada pecahan kadar pusaka 1/2. Jadi sebagaimana Ustaz cakap tadi, yang kita libatkan dalam asal masalah ini ialah angka penyebut di bawah. Jadi penyebutnya ialah 2. Jadi oleh kerana tak ada pecahan yang lain, tak ada lagi senang. Terus ambil 2 itu sebagai asal masalah. Okey, bagaimana kita nak tentukan bahagian suami? Kalau kamu tengok kat situ, suami dapat 1. Macam mana dapat 1? Okey, cara pengiraannya, 1/2 kadar pusaka suami itu didarabkan dengan asal masalah 2. Jadi 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. 1 darab 1 1. Jadi 1 ini adalah bahagian suami. Faham? Jadi, okey, bagaimana nak tentukan bahagian adik-beradik lelaki seibu sebapa? Kita asal masalah 2 tu tadi ditolakkan dengan 1 bahagian suami, maka ada baki 1. Jadi 1 itu adalah bahagian adik-beradik lelaki seibu sebapa. Jadi bila tambah 1 dan 1 dapat 2, jadi sah masalah. Masing-masing dapat bahagian masing-masing. Nampak? Okey, untuk lebih memahamkan kamu lagi, mari kita pergi kepada seterusnya. Jadi yang ini Ustaz awak nak salin yang Ustaz kotakkan itu saja. Kiraan tak payah, anak panah tak payah. Salin itu saja. Okey, seterusnya. Asal masalah 3. Seorang mati meninggalkan waris ibu dan adik-beradik lelaki sebapa. Maksudnya, waris itu adalah
ibu dan adik-beradik lelaki kepada si mati. Kalau kamu tengok situ, ibu dapat 1/3. Adik-beradik lelaki sebapa dapat asabah. Jadi di sini pun senang, tiada pecahan yang lain, hanya ada pecahan 1/3. Jadi dalam kes ini 3 adalah penyebutnya, maka 3 diambil sebagai asal masalah. Bagaimana kita nak tentukan bahagian ibu ini tadi? Okey, mari sini tengok kat sini. 1/3 kadar pusaka ibu didarabkan dengan asal masalah 3. 3 bagi 3 dapat 1, 3 bagi 3 dapat 1, 1 darab 1, 1. Jadi 1 ini adalah bahagian untuk ibu. Jadi bagaimana nak tentukan bahagian adik-beradik lelaki sebapa? Adik-beradik lelaki sebapa bila asabah, kita tahu asabah ialah dia akan menerima baki. Menerima baki daripada setelah dibahagikan kepada ibu. Jadi nak tahu baki, kita kena tolak. Peruntukannya 3, asal masalahnya 3, ditolak dengan 1 bahagian untuk ibu tadi, maka ada baki 2. Jadi 2 adalah bahagian adik-beradik lelaki sebapa. Di sinilah dikatakan tadi asabah dia akan mendapat baki daripada setelah dibahagikan harta tu kepada waris-waris ashabul furud yang lain. Kalau ada baki, didapat. Di sini bakinya banyaklah. Ibu dapat 1, adik-beradik lelaki sebapa dapat 2. Itu nasib dia, rezeki dia. Okey, jadi bila 1 tambah 2 dapat 3, jadi sah masalah 3 sama dengan asal masalah, jadi masalah ini sah. Okey, faham? Okey, kita terus pergi kepada muka surat 32. Ini pun sama, buat nota yang Ustaz kotakkan itu saja. Tak perlu buat kiraan itu. Muka surat 32, kita pergi kepada asal masalah 4. Seorang mati meninggalkan waris isteri dan bapa sahaja. 2 orang itu saja, isteri dan bapa. Isteri dapat 1/4, bapa dapat asabah. Jadi di sini pun hanya ada satu saja pecahan, iaitu 1/4. Jadi untuk tentukan asal masalah, ingat kita ambil penyebut 4 itu tadi di bawah, jadikan dia asal masalah. Jadi bagaimana kita nak tentukan bahagian isteri? Okey, 1/4 darab dengan 4. Jadi jawapannya adalah 1. Dan 1 itu adalah bahagian isteri. Bapa? Ya, tolakkan asal masalah 4, tolak dengan bahagian isteri 1 tadi, maka bapa dapat 3. Tengok, bapa dapat banyak pula. Isteri dapat 1 bahagian, bapa dapat 3. 1 tambah 3, maka dapat 4. Sama dengan asal masalah. Jadi pengiraan ini sah. Okey. Faham? Okey, hampir faham. Okey, kita tambahkan faham lagi. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Asal masalah 6. Asal masalah 6, seorang mati meninggalkan waris ibu dan anak lelaki. Ibu dan anak lelaki. Okey. Di sini pun kamu tengok ibu dapat 1/6, anak lelaki dapat asabah. Kalau kamu tengok tadi pada contoh yang untuk asal masalah 3, ibu dapat 1/3. Sekarang ibu dapat 1/6. Makin sedikit. Kenapa? Siapa yang menyebabkan ibu dapat semakin sikit? Anak lelaki. Ini dalam pelajaran hujub, terdinding. Ibu terdinding daripada dapat banyak kepada dapat sikit. Daripada dapat 1/3, dapat 1/6 disebabkan oleh anak lelaki. Okey. Jadi di sini pun tak ada masalah, hanya ada satu saja pecahan, iaitu 1/6. Bila 1/6, penyebutnya adalah 6. Jadi 6 adalah asal masalah. Bagaimana nak tentukan bahagian ibu? Okey. 1/6 darab dengan 6. 6 dibahagikan
masing-masing dapat 1. Jadi 1 adalah bahagian ibu. Jadi anak lelaki asobah mendapat baki daripada 6 yang ditolak 1 tadi. Iaitu baki daripada harta yang telah dibahagikan pada ibu. Iaitu 6 tolak 1, maka anak lelaki dapat 5. Banyak. Makin besar peruntukannya, makin banyaklah asobah yang didapat. Tapi ada masa ketikanya asobah terus tak dapat sebab tak ada baki. Okey. Faham Okey, buat nota yang Ustaz kotakkan. Okey, kita pergi kepada seterusnya, asal masalah 8. Asal masalah 8, seorang mati meninggalkan isteri dan anak lelaki. Kamu tengok situ, isteri dapat 1/8, anak lelaki asobah. Kenapa asal masalah 4 tadi isteri dapat 1/4, sekarang isteri dapat 1/8? Ya, isteri terhujub, terdinding oleh anak lelaki. Daripada dapat banyak kepada dapat sedikit. Daripada dapat 1/4, dapat 1/8. Okey, di sini pun juga tak ada masalah untuk tentukan asal masalah sebab pecahannya hanya 1/8. Jadi penyebutnya 8, jadi asal masalahnya apa? Betul, 8. Jadi bagaimana kita nak bahagikan bahagian isteri? Mudah, 1/8 darab 8. Maka dapat 1. 1 adalah bahagian isteri. Dan bagaimana kita nak dapatkan bahagian anak lelaki? Kita cari baki dia, iaitu peruntukan 8 tadi tolak dengan 1 bahagian isteri, maka ada baki 7. 7 adalah bahagian anak lelaki. Dan 1 tambah 7, 8. Sah masalahnya 8 sebab sama dengan asal masalah 8. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada contoh asal masalah 12. Asal masalah 12, okey, kamu tengok. Seorang mati meninggalkan waris isteri, ibu dan adik-beradik lelaki seibu sebapa. Banyak sedikit yang ditinggalkan oleh si mati. Isteri, ibu dan adik-beradik lelaki seibu sebapa. Ada 3 waris. Kalau kamu tengok di situ, isteri dapat 1/4, ibu 1/3, adik-beradik lelaki seibu sebapa asobah. Tengok, isteri dapat 1/4, ibu dapat 1/3. Kenapa? Tiada anak lelaki, tiada forok waris, maka dia dapat banyak. Okey. Di sini ada 2 pecahan, 1/4 dan 1/3. 1 ganjil, 1 4. 4. 1 ganjil, genap dan ganjil. Jadi apabila berkaitan dengan dalam pecahan furud, fardu yang ditentukan oleh Al-Quran, hanya ada 1 saja penyebut ganjil, iaitu 3. 1/3 dan 2/3. Jadi kalau untuk tentukan asal masalah, kalau berkaitan dengan 2 pecahan begini dan melibatkan 1 ganjil iaitu 3, maka terus didarabkan. Jadi 4 darab dengan 3 dapat 12. 4 darab 3, 12. Betul kan? Okey. Jadi kita kali ini ada banyak sikit kiraan. Semoga kamu lebih faham. Okey, kita nak tentukan bahagian isteri dulu. Isteri iaitu dapat berapa? 1/4 darab dengan 12, asal masalah. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jadi 3 darab 1, 3. 3 adalah bahagian isteri. Lain sikit kan? Tadi 1, 1, 1. Sekarang 3. Okey, ibu pula. Dah buat yang isteri, buat yang ibu pula. Kirakan yang ibu pula. Ibu 1/3 darab juga dengan 12, asal masalah. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jadi 4 darab 1, 4. 4 adalah bahagian untuk ibu.
Jadi adik-beradik lelaki seibu sebapa asabah, macam mana? Asabah adalah dia menerima baki setelah dibahagikan kepada waris-waris yang lain. Dalam kes ini, isteri sudah dapat bahagian, ibu sudah dapat bahagian. Jadi bagaimana nak tahu bakinya? Ya, kita ambil peruntukan 12, asal masalah 12, tolak dengan 3. 3 tolak dengan 4. 3 bahagian isteri, 4 bahagian ibu. Maka jawapannya adalah 5. Bakinya adalah 5. Jadi 5 adalah bahagian untuk adik-beradik lelaki seibu sebapa. Tambahkan 3 tambah 4 tambah 5, 12. Jumlahnya sama dengan asal masalah, maka sah masalah. Faham tak? Okey, makin banyak contoh, Ustaz harap kamu makin faham. Okey. Dan yang terakhir, untuk perbincangan kita hari ini, kita tengok pada asal masalah 24. Antara 7 asal masalah 24 adalah masalah yang paling besar angkanya, 24. Dan kamu tengok di sini contoh seorang mati meninggalkan waris isteri, ibu dan cucu lelaki. Okey, kamu tengok isteri dapat 1/8, ibu dapat 1/6. Cucu lelaki daripada anak lelaki asabah. Kalau pada asal masalah 12 tadi, isteri dapat 1/4, ibu dapat 1/3. Sekarang isteri dapat 1/8, ibu dapat 1/6. Siapa yang menghujub ataupun mendinding isteri dan ibu daripada dapat banyak? Itu furuk waris, iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki. Furuk waris ini ialah anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah. Jadi dalam kes asal masalah 24 ini, isteri dan ibu dapat sedikit daripada yang asal masalah 12. Okey, bagaimana nak kira? Sekarang dah ada 2 pecahan, 1/8 dan 1/6. Dua-dua genap, 8 dan 6. Kalau kamu perhatikan 8 dan 6, bila genap, ada kedua-duanya boleh dibahagi 2. Genap kalau kita bahagi 2, ngam-ngam. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Okey. Jadi caranya ialah, penyebut 8 dan darab dengan penjemput 6 dapat 48. Oleh kerana kedua-duanya boleh dibahagi 2, maka bahagi 2 dapat 24. 48 bagi 2 dapat 24. Faham Ini sesuai untuk kedua-duanya ada boleh dibahagi 2. 8 boleh dibahagi 2, 6 boleh dibahagi 2, dan hasil bahaginya cukup-cukup. Tak ada perpuluhan, tak ada baki-baki, sama. Jadi darabkan, lepas tu bagi 2. Jadi hasil daripada bagi 2 tu tadi jadikan asal masalah 24. Jadi kita nak tentukan bahagian isteri. 1/8 darab dengan 24, bukan 48. Darabkan dengan 24, sebab 48 tak ada asal masalah 48. Yang ada asal masalah 24. Jadi 1/8 darab dengan 24, 8 bagi 8, 1. 24 bagi 8, 3. Jadi 3 darab 1, 3. 3 ini adalah bahagian untuk isteri. Okey, kita kirakan pula untuk ibu. Ibu dapat 1/6. Darab dengan 24. 6 darab bagi 6, 1. 24 bagi 6, 4. Jadi 4 darab 1, 4. Jadi 4 adalah bahagian untuk ibu. Bagaimana kita nak tentukan bahagian asabah, cucu lelaki daripada anak lelaki? Iaitu kita kena cari baki. Baki daripada 24 tadi. Jadi peruntukannya 24. Tolak dengan bahagian isteri 3, tolak dengan bahagian ibu 4, maka bakinya adalah 17. Dan 17 itu adalah bahagian untuk cucu lelaki daripada anak lelaki.
banyak. Jadi kalau kamu tambah 3 tambah 4 tambah 17, dia akan dapat 24. Jadi bila 24 sama juga dengan asal masalah 24, maka masalah ini adalah sah. Sah. Okey. Jadi Ustaz harap anak-anak boleh faham. Kalau tak faham, boleh tengok lagi video Ustaz ni sehingga kamu faham. Fahamkan betul-betul. Kalau kamu tak faham ni, kamu tak boleh buat pengiraan. Okey, jadi Ustaz berhenti pada muka surat 34 ini. Kita akan ada juga pada bahagian kedua nanti asal masalah. Kita akan sambung lagi jenis-jenis asal masalah. Jadi Ustaz berhenti di sini. Jadi buat nota. Buat nota sebagaimana biasa. Jadi Ustaz udahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.